Saudara Zaid Ma'arif, Mursyidul Am Tibai, Muhammad Datuk Zulkifliuddin, Penasihat Tibai, Ahli Parlimen Pilihan Bandar Baru, Saudara KA, Kemudian Ahmad, Naib Ketua Anwar Bahagian, Ketua Pergerakan Pemuda, Ketua Pergerakan Wanita, Puteri Shah Alam, pimpinan-pimpinan pelbagai peringkat UMNO dan Barisan Nasional Shah Alam, khususnya rakan-rakan ahli syura Tibai, tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Apa khabar semua? Alhamdulillah. Sebentar tadi kita dah dengar satu persatu. Ini baru sekelumit. Ini baru cotet, citet sahaja daripada apa sebenarnya yang telah dilakukan oleh orang yang bernama Anwar Ibrahim. Kamilah yang di depan ini dulu sanggup buat apa sahaja, ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, tak kira pagi, tak kira petang, tak kira siang, tak kira malam, tinggal anak, tinggal isteri, tak tahu balik bila. Anak pun tak sedar, isteri pun kadang-kadang sedar, kadang-kadang tak sedar. Kadang-kadang dah jadi touch and go, touch and go. Kadang-kadang tak sempat nak touch, semata. Kita balik, dia keluar, kita keluar, dia balik. Kita balik, dia keluar, kita balik. Tak sempat nak smart, tak sempat nak touch. Tapi sebagai pejuang, seperti yang dikatakan saudara Gani tadi, kita sanggup mengikul apa sahaja risiko. Namun hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Ada yang edahnya 2 tahun, ada yang edahnya 4 tahun, ada yang edahnya 6 tahun, ada yang 8 tahun. Lama sikit edah dia. Sampai tahun 2011 saya dan saudara Zahid, beberapa orang kawan lain, edah dia sampai Februari 11 Februari 2004. 5 tahun kami bersama-sama dengan apa yang disebut sebagai Pakatan PKR, Parti Keadilan Rakyat. Kita tahu apa matlamat penubuhan PKR. Matlamatnya hanya satu, bukan 2, bukan 3, satu saja, iaitulah untuk melepas dan membebaskan Anwar yang ketika itu sedang direhatkan di istana hingga pagar berduri Sungai Buloh. Itu saja. That is the only ultimate goal. Sekarang apakah Anwar masih direhatkan di istana hingga pagar berduri Sungai Buloh? Tidak. Anwar sudah bebas, sebebas burung terbang. Dia bebas terbang ke mana saja. Baru-baru ini dengar dia terbang ke Perancis, Paris, untuk membawa 3 orang peguam yang kononnya akan menceritakan apakah penyelewengan yang berlaku dalam proses pembelian kapal selam. Itu serah Wabi Zul terang bab tu. Dia boleh sarapan paginya di Kuala Lumpur, makan tengah hari di Jakarta, minum petangnya di Hong Kong, makan malamnya di China. Dia boleh breakfastnya di London, lunch di kota Paris, dinnernya di New York. Sebebas burung terbang. Tetapi apa yang berlaku kepada pejuang-pejuang yang telah berkorban apa sahaja jiwa dan raga, ada harta korban harta, ada perniagaan korban perniagaan, ada simpanan dan habis, masuk lokap keluar lokap, masuk penjara keluar penjara, masuk mahkamah keluar mahkamah, dia pandang sebelah mata pun dia tak pandang. Tuan, ini orang yang bernama Anwar Ibrahim. Madu yang kita tabur dibalas dengan tuba. Malah kita tahu bahawa antara faktor yang telah menyebabkan kenapa berlaku begitu keputusan PRU ke-12 yang lalu tahun 2008, paling kurang ada 7 sebab utama. Saya ringkas dia. Ada 2 lagi, Mursyidul Am dengan Wabi Zul. Pertama, kerana kritikan terhadap kelemahan
kepimpinan negara yang ada pada ketika itu. Dan kritikan ini bukan hanya datang dari pembangkang, termasuklah datang dari dalam, dan termasuklah kritikan yang datangnya daripada mantan Perdana Menteri. Ini cukup untuk memberikan rangsangan kepada rakyat untuk membuat keputusan nak pilih siapa. Betul tak betul tuan-tuan? Walaupun kemudian dia balik ke pangkal jalan macam kami depan. Yang kedua, kita tahu PRU diadakan dalam keadaan harga barang baru naik. Harga petrol naik 30 sen, harga diesel naik, harga tol naik, harga beras naik, harga tepung naik, macam-macam naik. Ketika itu PRU diadakan, maka rakyat mengambil keputusan untuk mengajar, melepaskan geram mereka di peti-peti undi. Yang ketiga, 1.4 juta kaki tangan awam pada penghujung tahun 2007, bonus elek anggepoh, elek puji. Tak ada bonus. Walaupun nampak 1.4 juta, tapi suami ada isteri, isteri ada suami, ayah ada anak. Anak pula tu kadang-kadang macam saya tak lah bayar penuh, 9 orang aja. Tak sempat, nyambil-nyambil aja tuan-tuan. Part time. Itu kalau full time macam bakar, berbelah-belah lah gugur. Orang kata sebab barang baik, kita tabur-tabur jadi, tabur-tabur jadi. Kena pula tanah subuh. Itu gurau tuan-tuan. Itu dia, itu yang kedua. 1.4 juta kaki tangan. Ada adik, ada kakak, ada abang, ada ibu, ada ayah, ada mertua, ada pak mertua, ada menantu. Dah jadi berapa? Besar kesan. Yang keempat, persepsi yang telah berjaya dicipta oleh pembangkang, mungkin betul, mungkin tak betul. Budak-budak di tingkat 4 di Jabatan Perdana Menteri ketika itu yang terlalu berpengaruh sampai mencampuri keputusan kepimpinan negara, sampai membidan terjunkan calon-calon dalam PRU ke-12 yang lalu, ternyata mendapat tolakan dari penolakan daripada kepimpinan di peringkat bahagian maupun parlimen. Mungkin betul, mungkin tak betul, wallahualam. Tapi baik di kedai-kedai kopi, baik di kopi-kopi house 5 bintang, maupun di kedai-kedai kedai kopi di bawah pokok, semua cerita bab ini. Yang kelima, Bersih 1 telah diadakan pada penghujung tahun 2007. Di ketika itu mereka berjaya mengekalkan momentum anti kerajaan, anti BN, menimbulkan persepsi yang terlalu negatif sehingga menggambarkan BN ini suatu makhluk hantu jelangkung, najis, mughallazah, yang hina, yang hitam, legam, medlik. Dalam masa sama digambarkan pula kononnya Pakatan Rakyat ini bersih, suci, putih lagi memutihkan. Kerajaan dewa-dewa, yang BN kerajaan najis, mughallazah, mereka kerajaan dewa-dewa. Dan momentum itu kekal sehingga PRU ke-12. Faktor yang ke-6, ini banyak, termasuklah di Malaysia Alam. Ada duri dalam daging, betul? Ada musang berbulu ayam, betul? Ada musuh dalam selimut, betul? Ada kayu yang berperanan menumbangkan kayu, betul? Ada pepat di luar, rencong di dalam. Harapkan pagar makan padi. Harapkan ten makan biskut. Betul tak betul? Maknanya orang-orang BN, orang-orang komponen BN sendiri yang telah kononnya mendengar guruh di langit, air di tepayan dicurahkan, kononnya marahkan seekor nyamuk, kelambu dibakar. Maknanya undi yang diberikan oleh orang-orang BN sendiri. Betul tak betul tuan-tuan? Betul tak betul tuan-tuan? Yang kuat menjadi itu dia dulu. Let bygone be bygone. Faham Haji? Let bygone be bygone. Biarkan yang berlalu itu berlalu. Kita buka buku baru. Faktor yang ketujuh,
yang masih lagi merupakan faktor sekarang ini ialah ketika itu Anwar Ibrahim berada di luar, ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, masuk kampung, keluar kampung, masjid, dewan, keluar dewan, masuk universiti, keluar universiti. Tahun 99 pilihan raya dia tak ada, tahun 2004 dia tak ada, tahun 2008 dia ada. Maka dengan janji bulan dan bintang, kejayaan dan kepetahan beliau berbicara menyebabkan rakyat terpukau, rakyat termakan, rakyat terpukau, rakyat termakan, rakyat terpengaruh. Akhirnya rakyat pun terpangkah, maka rakyat terundi, maka termenanglah mereka, termasuklah di Islam. Betul tak betul sahaja? Anwar sejenis manusia yang boleh buat apa saja, di mana saja, bila saja, dengan siapa saja, asalkan matlamat dia capai. Tengok baru-baru ni, sampai dia yang kononnya dikatakan pejuang Islam telah melancarkan sebuah buku yang ditulis oleh seorang liberal, Islam liberal daripada India, M.J. Akbar, di Colombo. Dalam majlis melancarkan buku itu, M.J. Akbar berucap menghina Islam, memperlekehkan Islam, tak sesuai, dan pembinaan sebuah negara Islam tak perlu, Islam tak boleh digunakan, macam-macam lagi dia hina Islam. Anwar yang lancar dihadiri oleh ramai pemimpin PKR. Anwar tak cakap sepatah pun menegur kebiadaban. Sampaikan Timbalan Mursyidul Ampas, Profesor Datuk Dr. Harun Din menegur Anwar. Kenapa Anwar memberikan pentas kepada M.J. Akbar, seorang liberal, Islam liberal, menghina Islam di negara kita Malaysia yang tercinta ini. Kita masih belum lupa lagi bagaimana Anwar suatu ketika dulu tahun lepas menuduh Perdana Menteri kononnya melacurkan prinsip Islamnya, masuk kuil Hindu di Batu Cave, kononnya nak mendapat sokongan dan dokongan undi daripada orang-orang India. Padahal fakta sebenarnya bukan dia masuk kuil, dia masuk dewan bersama dengan orang India. Kebetulan dewan itu tak berjauhan daripada kuil itu untuk mengumumkan beberapa bantuan-bantuan kepada orang-orang India yang memerlukan. Padahal dalam masa yang sama di Perak, Anwar nak ambil hati orang India punya undi, dia pakai nanda. Ya. Apa nama dia? Foto. 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 Oh, foto lain lah. Dah biasa dengan foto. Foto pun jadi foto. Dia pakai. Oh, tak salah. Itu dia. Dia jenis pandai baling batu sembunyi tangan. Betul tak betul tuan? Kita balik masih belum lupa lagi dalam PRU pilihan raya kecil di Ijuk, bagaimana dia menari dengan masyarakat India. Kita masih belum lupa selepas sebaik-baik saja beliau dibebaskan oleh mahkamah Januari 9 Januari 2012 yang lalu. Dia terbang ke Mumbai dan satu persidangan di mana persidangan itu turut hadir penulis buku The Satanic Verses, yaitu Salman Rushdie. Saifullah Khan, pemimpin Islam di Pakistan, cancel, tak datang sebab ada protes kerana kehadiran Salman Rushdie dalam persidangan itu. Anwar dia pergi. Bila orang tanya kenapa pergi, dah tahu saya diberitahu pada awalnya dia tak ada. Ini Anwar ada banyak cabang. Dia punya lidah ada banyak cabang. Tak percaya? Tanya Wahyudi Zul, tidak lagi. Sebab Wahyudi Zul ni lawyer dia dulu. Wahyudi Zul ni lawyer dia dulu. Falsafah Anwar, apa saja allegation, apa saja tuduhan yang ada, dia kata pertama-tama nafi. Kemudian baru fikir apa alasan. Betul Nabi Zul? Sebab itu dalam konteks apabila mereka mengaitkan Datuk Sri Najib, Datuk Sri Rosmah Mansur dalam kes pembunuhan Al-Tantuya, Wahyudi Zul, lawyer, salah seorang yang dituduh
dah interview saksi-saksi yang dituduh, dah dengar keterangan mahkamah, kemudian laporkan kepada Anwar bahawa nama Datuk Seri Najib dan Datin Seri Rosmah, langsung langsung apa? Dah langsung dia dua pun belum langsung tak disebut sepanjang keterangan, sepanjang penyiasatan, sepanjang perbicaraan, langsung tak disebut. Apa Anwar kata pada Wahid Zul? Dia tak boleh dengar yang itu, yang dia dengar lah alasan. Itu dia tuan-tuan. Nak lagi nyokong Nur Rahim tu? Nak lagi nyokong Nur Rahim? Kita orang tak pernah. Tak pernah, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang adik kita pernah, abang kita pernah, kakak kita pernah, anak kita pernah, pak mentua kita pun pernah. Berkelok gambar Nur Rahim depan rumah dia. Betul tak betul? Betul. Sebab kami rata pergi dulu. Itu dia tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan sidang hadirin hadirat, Anwar memang sejenis manusia yang pandai memperalat dan mempergunakan siapa saja. Sampaikan dia guna nama Profesor Yusuf Al-Qardawi, dia guna nama Erdogan di Turki, dia guna nama Mahatma Gandhi, dia akan guna sebab dia ada ubat guna. Yang penting bagi dia dapat. Baru-baru ini kita nampak bagaimana dia memperalatkan student university. Kita tahu bilangan student university yang pinjam PTPTN 1.2 juta orang. Dia tahu dah. Hari ini kalau buat isu hapuskan PTPTN, maka student university ada abang, ada akak, ada adik, ada ibu, ada ayah, ada pak mentua, ada mak mentua, ada pak saudara, ada mak saudara. Ada punya multiplier effect. Ini dia. Padahal tuan-tuan tahu tak, waktu Anwar jadi pemangku Perdana Menteri ketika itu dilancarkan PTPTN. Waktu Anwar jadi Menteri Keuangan ketika itu, PTPTN berapa persen kena bayar? Interestnya 4%. Una rendah muna nala 4%. Sekarang waktu Datuk Seri Najib jadi Menteri Keuangan 1%. 1%. Mana lebih baik tuan-tuan? Ada pula tawaran lagi kalau dapat first class free of charge. Baik tak baik tuan-tuan? Jadi boleh kita berikrar. Tuan-tuan tak tahu apa dia tulis, macam Nabi yang sebut lah, bang lagi 10 minit. Okey lah, 10 minit. Waktu pula saya cakap tadi lupa lah. Boleh sama-sama kita berikrar bahawa kita tidak akan mengizin dan merelakan tangan kita untuk memangkah selain daripada calon-calon BN. Boleh? 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 Bukan saja kita, anak kita, adik kita, abang kita, kakak kita, isteri kita, suami kita, ayah kita, mak kita, mentua kita, semua orang yang ada dalam senarai dalam handphone kita, kita mesti usaha. Boleh tuan-tuan? Sebab kata Dato' Mahathir, undi mereka, kita undi Soros Yahudi laknatullah yang cuba untuk menghancurkan Islam. Saya tambah lagi, dalam Quran ada satu ayat yang berbunyi yang sering kali kita baca, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallahu alaihi. Tuan-tuan hafal tak ayat tu? Surah apa tu? Surah Yasin. Faham tak maknanya? Entah. Berapa lama baca dah? 45 tahun baca. Hafal. Faham? Entah. Ini orang kampung saya yang ada kat sini, ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim
wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan pada hari itu di hari akhirat akan tertutuplah mulut kita serapat-rapatnya, dan akan berkatalah di hadapan Allah untuk melaporkan apa yang kita lakukan di dunia, yang sementara ini tangan kita yang dua kerat ini bersaksikan kaki-kaki. Tangan ini akan melaporkan. Besok Allah tanya, PRU 13 kau nyokong pemerintah yang nak mendekatkan Islam ke yang kau Yahudi? Islam ya Allah. Pembohong, kata Allah. Mana ya Allah tahu? Tanya cakap, iya ya Allah, tangan ni memangkah beria nengok gambar orang ya Allah. Tangan ni memangkah ya Allah. Kali sama dia, ya Allah, Yakub Safari. Ya. Tangan ni cakap ni, walaupun dalam hati kita berkata, wahai mulut kau nafikanlah, mulut tak boleh, tangan terus cakap dulu. Jaga tuan-tuan. Tak nak pegang dulu kata lah. Tak nak pegang dulu kata lah. Di tangan ni, tangan akan bercakap tuan. Jangan buat kerja, jangan buat kerja. Haramkan tangan kita daripada menyokong dan mengundi, daripada bekerja, baik tampal poster ke, baik angkut kerusi ke. Tangan ni kata, ya Allah, pakai baju BM tapi malam-malam ngangkut kerusi PR, ya Allah. Tangan ni ya Allah, ya Allah, memang beria berikrar kau satu lagi, tapi ada pula datang malam-malam mulut panjang kiri yang ambil, ya Allah. Oi, tangan kita bercakap macam tu. Seperti mana kata Allah, Rasulullah, ya, dalam hadis ni apa? Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Jika kamu melihat kemungkaran berlaku di depan mata, maka pertama hendaklah kita cegah dengan tangan. Kuasa mengundi tangan. Kecualilah kita besok mengundi pakai kaki atau pek tangan. Kaki apa? Ya, kaki dah mengontok-ontok. Ya Allah, kaki macam cakap dia. Malah ni tangan dengan kaki tu. Ya, jangan buat pasal. Ya, jadi gua juga gelak-gelak juga. Tapi kerja kena bekerja. Kita nak pastikan kita nak buat perubahan. Boleh tuan-tuan? Kita katakan enough is enough. Cukuplah sudah. Mereka dulu berikrar kata, beri kami sekali peluang, kami akan bina Selangor yang baru. Tik kucing. Selangor yang kembali ke belakang, betul tak? Dulu waktu BN perintah elok, bersih, nyaman, bersih, harum, wangi. Sekarang sampah sarap, ulat menggedi-gedi. Dengan baunya, bau keparat, bau sekarang. Betul tuan? Orang kampung saya Jampul kalau bila datang sini gilo, busuk mencocok lah. Mencocok atau busuk apa ke darah tu? Itu dia. Kita gunakan tangan yang ada kuasa. Kita nak lakukan perubahan, sebab mereka dah merubah ke belakang, buat ke belakang. Kita serahkan Selangor kepada mereka, tak ubah. Seperti menyerahkan sekundung bunga yang harum, yang wangi baunya kepada seekor beruk tunggal. Betul kan? Tak ubahlah mereka dapat Selangor ni macam dapat si kudung mendapat cincin. Betul tak betul? Mereka nak buat perubahan, mereka nak buat perubahan. Tak ubahlah seperti si tikus membaiki labu. Betul tak betul tak? Kalau begitu, tugas dan peranan kita untuk buat perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum itu, melainkan mereka sendirilah merubah. Maka peranan kita, orang-orang Selangor, pengundi Selangor, untuk sama-sama bekerja, sama-sama menyumbang. Ada masa sumbang masa, ada tenaga sumbang tenaga, ada fikiran buah fikiran, idea sumbang buah fikiran.
paling kurang sumbangkan senyuman kita untuk menarik mereka, untuk kita memenangi hati mereka bagi memilih UMNO dan Barisan Nasional memerintah Malaysia, memerintah Malaysia dan insyaAllah Selangor ini. Akhirnya ingatlah pantun orang tua-tua, kalau mencari tempat mandi, pertama teluk, kedua pantai. Kalau nak mencari pemimpin menjadi, pertama elok, kedua pandai. Datuk Seri Najib yang elok dan pandai itulah sama-sama kita dukung dan sokong agar Malaysia selamat, Selangor selamat insyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibai tetap, tibai tetap, tibai tetap.